Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid cikgu? Bertemu kita lagi dalam kelas Sains tahun 4 bersama Cikgu Lin. Pada hari ini, kita akan sambung pelajaran kita yang lalu dengan subtopik yang baru, kepentingan air. Murid-murid dah sedia nak belajar? Jom, mari kita mulakan. Tajuk kita pada hari ini adalah Unit 6, Air. Standard kandungan kita 6.2 air dan standard pembelajaran kita pula adalah 6.2.1 menyatakan kepentingan air. Sebelum kita mulakan, murid-murid diminta membuka buku teks pendidikan sains sosial dan alam sekitar tahun 4 di muka surat 40 dan buku aktiviti di muka surat 33 sebagai rujukan. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan dengan tajuk pada hari ini, mari kita ulang kaji dahulu apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Air diperoleh daripada beberapa sumber air semula jadi, antaranya daripada hujan, laut, perigi, sungai dan tasik. Berikut adalah beberapa sumber air semula jadi. Yang pertama, laut. Yang kedua, hujan. Yang ketiga, tasik. Yang keempat, sungai. Dan yang kelima, perigi. Air-air ini memberikan banyak kepentingan kepada manusia. Air adalah sumber yang sangat penting untuk benda hidup. Semua benda hidup di muka bumi ini memerlukan air untuk pelbagai kegunaan. Mari kita lihat satu persatu. Kepentingan air yang pertama adalah ia menjadi sumber minuman kepada manusia dan juga haiwan. Tahukah murid-murid bahawa 3/4 daripada permukaan bumi adalah kawasan berair? Begitu juga dengan tubuh badan manusia. 70% daripada komposisi tubuh badan manusia adalah air. Amalan minum air yang cukup akan dapat menghindarkan berlakunya pendehidratan dan memudahkan kita untuk membuang air besar. Di samping itu, ia juga memastikan kesihatan kulit dan rambut kita akan terjaga. Air juga penting untuk mengawal suhu badan dan memastikan organ dalaman badan kita berfungsi dengan baik bagi memastikan tubuh badan yang sihat dan cergas. Kajian menunjukkan bahawa manusia boleh hidup lebih daripada seminggu tanpa makanan tetapi hanya beberapa hari tanpa air. Oleh itu, kita hendaklah mengambil air yang secukupnya sekurang-kurangnya 8 hingga 10 gelas sehari kerana ia amat penting untuk kesihatan kita. Kepentingan air yang kedua pula ialah ia menjadi sumber air kepada tumbuh-tumbuhan. 80% hingga 90% daripada berat tumbuhan adalah air. Air memainkan peranan penting kepada tanaman, antaranya sebagai medium pengangkutan nutrien serta digunakan di dalam proses fotosintesis. Kesan kekurangan air adalah jelas terhadap tanaman, iaitu tanaman akan menjadi layu dan tanaman juga akan mati hanya selepas beberapa hari tanpa air. Pastikan tanaman anda mendapat air yang mencukupi dengan menyiram sekurang-kurangnya pada setiap pagi dan petang. Walau bagaimanapun, murid-murid kena ingat bahawa air yang berlebihan juga boleh memberikan kesan yang negatif kepada tanaman. Selain memberikan sumber air kepada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan, air juga menjadi habitat kepada hidupan-hidupan akuatik.
Air merupakan habitat utama bagi hampir kesemua jenis hidupan akuatik. Hidupan akuatik merupakan sumber makanan kepada manusia. Sekiranya habitat mereka tidak dipelihara, haiwan ini akan pupus dan sekaligus menjejaskan kehidupan manusia. Selain daripada 3 kepentingan yang telah cikgu nyatakan tadi, air juga penting dalam aktiviti seharian manusia. Antaranya, air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci pinggan mangkuk dan juga digunakan untuk mencuci kenderaan. Baiklah murid-murid, untuk menguji kefahaman kamu tentang tajuk ini, murid-murid diminta membuat latihan dalam buku aktiviti pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar tahun 4 di muka surat 33. Tandakan pada kepentingan air yang betul berpandukan gambar. Sekian dahulu perkongsian Cikgu Lin pada hari ini. Cikgu Lin harap murid-murid akan dapat menyatakan kepentingan air kepada manusia. Sehingga berjumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.